Begitu juga cukai-cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Kalau kita wajib bayar, kalau kita kena bayar, kita wajib membayar. Permasalahan cukai adalah termasuk dalam ruang lingkup siasat syariah, iaitu pentadbiran. Dalam hak ehwal penguasa dia masukkan cukai. Kerana dari sudut percukaian ni sebenarnya ulama Islam dulu mengharamkan cukai. Dulu. Kalau kita lihat buku-buku fiqh yang tradisional, betul-betul zaman dulu ya. Tahun 400 Hijriah, 500 Hijriah, 600 Hijriah, almost 1000 years ago, buku fiqh lama memang mengharamkan cukai alal itlaq, in absolute way, mana betul-betul haram. Dulu. Al-Imam Ibn Muflih dalam bukunya mengharamkan cukai. Al-Imam Al-Hijawi, kalau kita baca fatwa Mufti KL dulu, memang dia mengharamkan cukai lah ya, tapi itu ulama-ulama dulu. Pasal apa dia haram? Hatta kalau kita buka buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, dia juga cenderung kepada pengharaman cukai. Kerana dia kata pada zaman dulu, di tengah-tengah jalan orang nak pergi haji, di tengah jalan di Syam, di Yaman, memang ada orang tunggu kat tengah jalan minta cukai, penguasa-penguasa di situ. Sedangkan tak ada kena-mengena pun. Jadi dia kata cukai tak boleh. Sementara dalam ayat Quran memang ada ayat yang menjurus kepada cukai dilarang, dan ada hadis Nabi yang jelas. Nabi kata sahibu maksin finnar. Nabi kata orang yang kutip cukai ni hidup dalam neraka. Hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan dari Sunan Abi Daud dan beberapa hadis yang lain. Jadi jelas had cukai itu tak boleh. Tapi bila kita lihat dalam sejarah, percukaian telah mula sejak zaman Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab buat pemerintahan, dia collect cukai daripada petani-petani yang ada. Dan begitu juga zaman selepas itu. Maksudnya jika ada kepentingan boleh. Sebab itu ulama-ulama moden telah mengharuskan percukaian selagi mana tidak ada kezaliman pada rakyat. Kerajaan kutip cukai jalan. Untuk apa? Untuk kita juga, pasal kita guna jalan, tak apa. Tapi kalau kerajaan kutip cukai, mengkayakan mereka sendiri, itu tidak boleh. Syarat dia tidak ada kezaliman. Sebab itu kita lihat dalam fatwa-fatwa terkini seperti Qardawi dalam buku fiqh beliau, Syekh Mahmud Syultu dan ramai lagi. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ketua Majma' Fiqh dulu, Convention Fiqh di Qatar pun, Syekh Ahmad Raisuni kata cukai dalam konteks hari ini tak sama dengan konteks cukai dalam konteks-konteks yang lalu. Tapi bagi orang yang kata cukai haram, dia petik hadis Nabi itu nampak haram lah. Tapi sebenarnya setengah-setengah benda, especially muamalah, dia berkembang. Kita tak boleh samakan. Zaman Rasulullah SAW, Nabi larang barang ditetapkan harga. Terang Nabi larang. Tapi selepas zaman Rasulullah SAW, pada zaman tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, dia memfatwakan boleh menetapkan sesuatu harga. Kerana jika tidak ditetapkan, dia akan menzalimi para pembeli. Dan kadang-kadang boleh juga menjejaskan pendapatan para peniaga. Betul tak? Menyalahi hadis Nabi tu. Kadang-kadang hadis Nabi tu dilihat dalam konteks yang bersesuaian. Tidak semua hukum diambil daripada hadis tanpa melihat kepada konteksnya. Sebab dia ada teks dan konteks lah ya. Memang Nabi larang menetapkan harga ni. Tapi jika menetapkan harga membawa kepada kezaliman, maka hadis itu tidak boleh diguna pakai. Dan samalah dalam konteks-konteks yang lain. Jadi itu penting sekali.